Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat menonton sekali lagi rancangan saya Iswardi Morni di Iswardi Morni Official di YouTube, Facebook, di TikTok, di Twitter. Yang mendengar di Twitter, mohon share, mohon like, mohon subscribe juga kepada kawan-kawan rakan-rakan, dan insya-Allah kita akan siarkan siri bersama dengan calon-calon PRN setakat mana yang saya mampulah. Suara pun dah hilang dah, tuan-tuan. So semalam kita bersama dengan mantan Menteri Besar Negeri Sembilan, Tok Min atau YB Datuk Seri Aminuddin. Dan alhamdulillah malam ini sekali lagi kita menyambung di Dun Pilah. Dun Pilah ni, tuan-tuan, insya-Allah bersama dengan seorang lagi calon daripada Pakatan Harapan Parti Keadilan Rakyat, Puan Nur Zunita. Dan juga bersama dengan saya adalah wakil daripada cabang Pilah, iaitu saudara Hazman, rakan saya, sahabat saya, kenal lama, rakan seperjuangan. Dan insya-Allah malam ni kita akan berbincang mengenai apa itu Dun Pilah, siapakah beliau, diri beliau, latar belakangnya dan sebagainya, manifestonya, apa yang nak ditawarkan kepada rakyat di Dun Pilah. Baik, terima kasih kepada Puan bersama dengan saya pada malam ini. Mungkin mulanya boleh perkenalkan diri dahululah, siapa latar belakangnya, pendidikannya dan sebagainya. Silakan, Puan. Okey, terima kasih saudara Iswadi. Okey, assalamualaikum. Saya Nur Zunita Begum binti Muhammad Ibrahim, selaku Ketua Wanita Keadilan Negeri Sembilan, menetap di Jemapuh, Kuala Pilah. Bermuastatin di Kuala Pilah ni sudah 20 tahun, bersama-sama dengan masyarakat sekitar Kuala Pilah lah. Okey. Mungkin berapa lama sudah berkecimpung dengan masyarakat? Mungkin ada NGO ke apa ke sebelum politik dan sebagainya. Okey, politik, saya bergiat dalam politik bermula 2018, pemilihan cabang Kuala Pilah, dan pemilihan terbaru saya telah dipilih untuk memangku jawatan Ketua Wanita Cabang Kuala Pilah lah. Jadi kegiatan dari segi NGO, dah lamalah saya dalam Timbalan Pengurusi Wanita Prihatin Negeri Sembilan. Dengan banyak program-program kita membantu wanita dari segi menjana pendapatan, dari segi pendidikannya. Jadi di situlah peranan NGO wanita membantu masyarakat di Kuala Pilah lah. Baik, bersama kita juga adalah wakil cabang, Saudara Azman. Sila perkenalkan diri dulu, jawatan dan sebagainya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rakan-rakan di media sosial dan kepada saudara Is, saya ucap berbanyak terima kasih lah. Sahabat lama yang hari ini bagi peluang kepada saya untuk perkenalkan diri. Saya Hazman Hashim terlibat dalam parti sejak awal lagi tahun 1999. Dan ketika itu saya diberikan kepercayaan oleh Badan Penaja Parti untuk pegang jawatan setiausaha. Dan hari ini pun masih lagi setiausaha, dan insyaAllah umur saya pun dah 61 dah. InsyaAllah akan saya berikan kepimpinan ini untuk kepada anak-anak muda. Ya, insyaAllah kita sekarang ni kita kena raikan sumbangan daripada anak-anak muda. Dan kita tahu peranan TikTok ataupun media sosial kita ini amat mempengaruhi anak-anak muda. Maka kita perlukan anak-anak muda kita ini untuk ambil tahu hal politik. Sebab itu mungkin juga bagi pihak calon nanti akan memberikan suatu penekanan. InsyaAllah saya yakin beliau memberikan penekanan pendidikan kepada anak-anak muda. Dan dari segi sejarah penglibatan saya dalam parti, sebelum ini kita duduk dalam pembangkang, maka banyaklah dugaan-dugaan cabaran-cabaran, dan semua itu adalah pembakar semangat ataupun mendatangkan satu pengalaman bagi kita. Dan ini harus kita curahkan kepada anak-anak muda supaya legasi ini dapat diteruskan. Kemudian Is sebut tadi latar belakang, saya ingat sekadar itulah punya seorang isteri dan 3 anak. Dan saya ingat selepas ini saya yakin Puan Zunita kita ini akan peroleh kejayaan. Dan kepada beliau lah kita harap tanggungjawab parti ini dapat dipikul.
sebenarnya idealisme yang dibawa oleh Presiden parti kita itu penting untuk kita lanjutkan oleh pemimpinan pada masa akan datang. Hanya sekadar pengenalan saya. Terima kasih. Baik, kita faham jugalah Cik Ta lah kita panggil sebab dekat sini bersera dengan panggilan Cik Ta. Permulaan dia kita kena lihat dahulu. Okey, sebelum ini kita memerintah, Parti Keadilan Rakyat adalah YB di kawasan ini. Apa di antara perkara-perkara lah yang mungkin selalu dibangkitkan oleh penduduk tempatan sebenarnya yang mungkin dia jumpa saya cabang ataupun dia jumpa Cik Ta secara directly yang mungkin selalu menjadi orang kata apa rungutan-rungutan mereka. Apakah perkara-perkara tersebut dan bagaimana agaknya kita boleh mampu untuk selesaikan? Silakan. Okey. Antara yang saya dengar lah, sepanjang kempen ni kita dapat melihat balik feedback ya setelah 5 tahun dahulu di bawah adun yang lepas, dari segi peruntukan dan dana yang disalurkan kepada kampung terbaik dari segi infrastruktur jalan, longkang terjamin, dan penduduk kampung mendapat sepenuhnya inisiatif dan manfaat tu. Tapi dari segi kebajikan lah, ini suara daripada pengundi-pengundi yang kita buat survey semua. Dari segi kebajikannya macam menyantuni, kurang melihat YB, ya sedia maklumlah YB kita dalam keadaan tidak sihat. Cuma wakil-wakil itu tidak menyantuni lah. Itulah dari segi ambil berat dari segi kebajikan keluarga. Jadi di situlah kita kena ambil maklum dan saya harap dari pimpinan parti sendiri insya-Allah akan lebih cakna lah dari segi apa pandangan dan feedback pengundi-pengundi di Dun Kuala Pilah lah. Dia lebih kepada nakkan menyantuni, dia nak melihat adun tu berada di dekat dengan masyarakat. Dari segi infrastrukturnya Kuala Pilah ni dah cukup maju dengan inisiatif dari Kerajaan Negeri Sembilan yang cukup baik. Cuma yang saya dengar YB Turun Padang. YB Turun Padang tu kurang menyantuni masyarakat tu apalah. Mungkin dengan masa tu di beliau pun tak berapa ya, beliau pun tak berapa sihat. Kita faham dengan situ saya menerangkanlah. Kita dengan diri kempen di Pangan saya menerangkanlah situasi YB kita. Jadi lepas ni insya-Allah YB kalau terpilih akan lebih turun padang berjumpa dengan rakyat. Yang penting penduduk kampung ni kenduri, kahwin, kematian. Orang kata tahnik, anak lahir pun insya-Allah masjidnya sebagainya kan. Kita meriahkan. Okey, nak tanya YB lah, insya-Allah panggil YB dia nak bercakap cerita lah. Tanya abang Semalam, apa keistimewaan Pilah ni daripada segi budaya dia? Mungkin daripada segi penduduk dia apa ya? Saya dengar, saya bukan orang luar, saya orang Sarawak kan. Dan daripada segi penduduk dia ni, bangsa maksudnya keturunan mana yang ramai? Ada suku ke? Adat dia bagaimana? Mungkin boleh ceritakan sikitlah bang. Sila. Kalau ada boleh diceritakan. Dari segi keunikan kebudayaan di Kuala Pilah ini kan, itu perbandingan antara kaum lah. Satu yang unik yang selama ini yang mungkin ramai tak tahu, di Kuala Pilah ni satu ketika dulu dan hari ini pun masih kekal juga, masjid Kuala Pilah bersebelahan dengan Tok Kong Cina. Dan maknanya hubungan kaum itu cukup rapat. Begitu juga dengan kuil yang terdapat di Pekan Kuala Pilah, sebuah kuil yang agak ada sambutan daripada kalangan penduduk India. Tak silap saya namanya kuil Mariaman, salah satu tokoh kuil yang top rank lah di kalangan kuil-kuil yang ada. Itu pun berada di Kuala Pilah. Dan maknanya Kuala Pilah ini telah pun lama meraihkan kepelbagaian kaum di Kuala Pilah ini sendiri. Dan dari suku daripada sudut Melayu pula, memang kita terkenal lah dengan kebudayaan adat Pepatih. Dan seperti saudara Is sebut tadi, YB kita Exco adat pelancongan dan kesenian. Dan kalau kita semak balik seperti mana yang disebutkan oleh Menteri Besar sebentar tadi di dalam akhbar yang diedarkan, peruntukan kepada YB itu sendiri sebanyak hampir 500,000 juta. Peruntukan kepada Exco ini. Dan
kita dapat lihat pemerkasaan adat itu berlaku. Contohnya hari ini seperti majlis kerajaan, baik daripada tok lembaga maupun daripada bapak sendiri, ataupun majlis yang dinamakan Bokodin. Itu kita dapat lihat meraikan majlis itu disambut, makna diraikan bersama dengan masyarakat adat Papatih. Itu kita dapat lihat sekarang ni kan, permekasaan kerajaan Pakatan Harapan Negeri Sembilan itu cukup prihatin. Dan juga penambahan elon kepada datuk lembaga maupun bapa, kan? Seperti juga dilaporkan dalam akhbar kita ini. Dan juga kompleks budaya teraci yang saban tahun Kerajaan Negeri Sembilan maupun PBT di Kuala Pelah sini adakan program di sana. Dan sebab itulah kawasan tersebut hari ini menjadi tumpuan. Dan itu saya anggapkan itu satu landmark lah bagi Kuala Pelah, bahawa kebudayaan adat Papatih itu sendiri dijaga oleh Kerajaan Negeri Sembilan. Dan saya berharap pun nanti juga kita akan tambah baik, ataupun mana kekurangan yang ada, saya anggap bukan kekurangan, penambahan daripada yang sedia ada ni akan dilakukan oleh cipta kita, dan insyaAllah rakyat Kuala Pelah akan bagi kepercayaan kepada beliau untuk kita lanjutkan supaya kita boleh memberikan khidmat yang terbaik kepada pengundi dalam Dun Pelah ini sendiri. Satu penekanan dalam adat Minang juga adalah kepada wanita kan. Ya. So bagaimana agaknya cadangan mungkin yang telah dilakukan itu satu perkara. Tapi daripada NGO, daripada segi katalah cipta jadi YB nanti insya-Allah amin katakan, apa agaknya perkara yang mungkin nak ditekankan lagi di Dun Pelah ni yang mungkin nak dibawa, kita mungkin akan memerintah lagi, insyaAllah federal ni memang kita pegang, tapi di peringkat negeri pun insyaAllah kita akan memegang sekali lagi. Katalah ditakdirkan, apa agaknya peranan ataupun perkara yang nak dibawa lagi ke hadapan bagi kaum wanita kata. Contoh dan khususnya di Dun Pelah. Okey. Yalah, Kuala Pelah terkenal dengan adat Papatihnya dan mempertabatkan wanita kan. Jadi harapan saya lah kita akan mengangkat wanita, mungkin melibatkan wanita dari segi kepimpinan, mengangkat wanita dalam organisasi kepimpinan tu wanita lah tonggak utama. Mungkin ketua kampung, MPKK, kita mengangkat wanita sebab wanita dilihat dari segi kerja-kerja di lapangan punya bakat. Kita melihat tu, dan wanita sekarang ni mampu membuat keputusan sendiri. Jadi peranan-peranan wanita tu penting jugalah dalam kita meletakkan di dalam kelompok-kelompok masyarakat untuk satu MPKK. Contohnya yang saudara Iswadi cakap tadi, mungkin dalam MPKK tu ada pengurusinya wanita. Sekarang ada, tak ada lagi? Ada. Tambah tapi lagi. Tambah. Kita lagi. nak pegang kota 30% wanita dalam membuat dasar dan keputusan. Betul. Dan wanita juga kalau kita nak tengok peranan di dalam keluarga sangat besar dalam pendidikan dan sebagainya. Baik, kita beralih kepada isu miskin tegar. Perdana Menteri menyebut dan juga saudara Rafizi Ramli selaku Menteri Ekonomi ada menyebut bahawa kerajaan akan berusaha untuk menoktahkan miskin tegar ini sekurang-kurangnya pada tahun 2025. Bermakna di dalam negara kita yang mempunyai lebih daripada hampir 200,000 miskin tegar daripada segi pendapatan, sekarang ini insya-Allah pada 2025 akan dinoktahkan. So bagaimana peranan ataupun ada tak miskin tegar yang berada di Dun Pelah ni satu hal. Dan inisiatif mungkin boleh digembeleng untuk menyelesaikan masalah penduduk miskin tegar. Ya. Okey. Untuk peratusan miskin tegar di Kuala Pelah ni tidaklah terlalu besar macam di bandar-bandar lain. Ada tapi tidak terlalu besar. Kita boleh diperbaikilah dengan kita utamakan berikan pendidikan kepada keluarga. Sebab melalui pendidikan lah keluarga tersebut boleh keluar daripada kemiskinan tegar tu dan membantu keluarga tersebut dengan menjana pendapatannya, pendidikan daripada menjana sumber pendapatan supaya
keluarga tersebut atau miskin tegar tu hapuslah, keluar daripada kepompong kemiskinan tegar tu lah. Ya. Keluar daripada pompong tu ya. Betul, Pendidikan kepada pendidikan anak-anak, penting. pendidikan kepada keluarga, Ya. pendapatan dan sebagainya kan. So kebanyakan penduduk di sini saya rasa mereka banyak mungkin bertani, beternak, berniaga umpamanya kan. Kerja kerajaan. Saya dengar ceritanya ada kilang baru yang insya-Allah akan diwujudkan. Ya, ya. So ada tak didedahkan, kita beritahu daripada segi jumlah pekerjaan yang mungkin akan diwujudkan? Ada ke? Pendetilan tu? Setakat yang dimaklumkan dalam mesyuarat PBT Masjid Arab Pulau Pilah, cuma hanya kelulusan telah didapati daripada Kementerian Dalam Negeri. Dan saya percaya kapasiti untuk peluang pekerjaan saya rasa itu agak tinggi lah, dan ini akan memberi peluang kepada anak-anak tempatan Pulau Pilah ini sendiri untuk berkhidmat di kilang tersebut. Dan saya yakin juga dengan berdirinya kilang ini kita akan dapat juga menambah bilangan penduduk kan, daripada peluang pekerjaan itu kan, sebab Majlis Dakwah Pulau Pilah sendiri dalam rangka untuk mencapai status perbandaran menjelang 2035, dan untuk mencapai misi tersebut PBT melalui Pegawai Daerah Pulau Pilah ataupun yang di-Pertua Masjid Daerah Pulau Pilah sedang berusaha untuk kita mencapai matlamat tahun 2035 besok dengan projek-projek pembangunan. Dan selain daripada itu ada juga yang sedang berlangsung sekarang ini, Pulau Pilah 2 kan, sedang dalam proses pembinaan. Proses fasa pertama di Jalan Melang Pulau Pilah, berhampiran dengan Hospital Tuanku Ampuan Najihah. Itu fasa pertama seluas 150 hektar, dan di situ boleh menempatkan sekitar 2,000 rumah dan lot-lot kedai. Dan di situ juga proses untuk mempercepatkan target untuk kita capai majlis perbandaran menjelang tahun 35. Dan fasa kedua sebanyak 150 hektar juga. Itu setelah proses fasa pertama ini dapat dilaksanakan. Dan ada juga berita yang dilaporkan dalam perbincangan-perbincangan di dalam PBT sendiri, Pulau Pilah 3 pun akan diwujudkan. Dan ini menunjukkan petanda-petanda bahawa Pulau Pilah ini dalam proses menuju ke arah bandar majlis perbandaran. Dan maknanya kepimpinan di Pulau Pilah ini menitikkan peluang-peluang pekerjaan, peluang perniagaan dan sebagainya maupun pendidikan pada masa akan datang, supaya Pulau Pilah ini terus tidak ketinggalan. Ada tambahan? Kita ada tambahan lagi daripada segi pekerjaan tu satu, tapi kita kata kependudukan, nak menambahkan penduduk tu juga. Saya dengar lebuh raya pun akan dibina, merentas tidak lama lagi. So cabaran InsyaAllah kalau jadi ahli Dewan Undangan Negeri ni bukan setakat akan melihat 80,000 penduduk sekarang ini kan. Mungkin akan bertambah dalam masa mungkin tak sampai 10 tahun lagi pun. Kalau dengan kilang yang ada dan sebagainya. Cabaran tu agak-agak yalah, apa rancangan Cik Ta sendiri untuk nak menghadapi misi pasukan dan sebagainya. Agak-agaknya apa yang misi dan pasukan. Ya. Untuk nak memajukan lagi kita kata lagi. Okey. Seperti kita maklum, okey, untuk mencapai pembandaran ni ada perlu 150,000 penduduk dan pendapatan hasil 20 juta untuk kita jadikan suatu daerah tu menjadi pembandaran. Jadi dengan yang wujudnya kilang yang akan dibuka di Senaling, mungkin pertambahan penduduk berhijrah dengan pembangunan perumahan pesat di Juasih, iaitu menjadi bandar IOI kan. IOI
di Pekan Juasih, itu dengan pertambahan perumahan-perumahan, mungkin daripada bandar berhijrah ke Kuala Pilah, itulah pertambahan penduduk itulah akan menjadikan Kuala Pilah satu pembandaran lah suatu hari nanti. Jadi kita kena wujudkan hasrat saya, insya-Allah lah, kalau menjadi memegang mandat YB ni, segala pembangunan kita perlu luaskan lagi, pelaburannya perlu masuk di Kuala Pilah untuk kita tambah penduduk berhijrah di Kuala Pilah. Dengan berhijrahnya penduduk Kuala Pilah, bertambahlah dengan pendapatan, peningkatan penduduknya. Jadi Kuala Pilah tu dapatlah 2035 tu mencapai tahap pembandaran. Insya-Allah. Insya-Allah. Itu gagasan dia, dan saya nampak dulu saya datang ke Kuala Pilah ni. Kuala Pilah lah, Seri Menanti kita pergi. Saya nampak Pilah ni, kalau kita bayang dulu kampung yang terlalu terpencil. Orang nak pergi Pilah pun tak sanggup. Dulu saya lalu bukan highway tu, lalu bukit putus. Bagai nak putus. Sila. Pasal pasal Saudara Is sebut mungkin akan seperti MB sebut tadilah, kan, jalan baru, lebuh raya baru antara Seremban ke Jempol, dan pasti akan melalui Kuala Pilah. Dan itu juga merupakan satu kemudahan pengangkutan untuk pelabur-pelabur untuk melabur di Kuala Pilah. Dan yang sedia ada ini pun tanpa lebuh raya, kemajuan juga dicapai, walaupun sekarang ini jam waktu-waktu tertentu, memang turut jam. Itu pun dengan ada pun masalah itu, Kuala Pilah tak ketinggalan. Maknanya ia terus membangun mengikut keadaan semasa. Dan saya sangat percaya kalau besok ada laluan lebuh raya ini, pelabur akan sendiri datang. Sebab Kuala Pilah ini masih ada banyak lagi tanah-tanah terutama pertanian lah, yang mungkin boleh nanti akan dan ditukar status untuk kita terus majukan Kuala Pilah. Dan Saudara Is tadi ada sebut kan, Kuala Pilah ini maknanya sebelum ini kampung tradisional, dengan budaya kampung, dengan budaya sunyi dan sebagainya. Dan bagi saya sendiri yang konsep tradisional ini kita tidak akan tinggalkan, khususnya di Seri Menanti. Itu kita kena pasti sebagai kawasan diraja, dan pastinya itu akan turut masih ada lagi, maknanya kawasan itu masih akan terpelihara. Dan saya yakin kalaulah kita diberikan kepercayaan lagi oleh pengundi Dun Pilah, konsep pembangunan yang kita nak bawa ni, kita tidak akan tinggalkan budaya lama yang kita ada. Tambahan saya lah. Baik, daripada segi persediaan pilihan raya ni kan, setelah penamaan calon tempoh hari kita kata, daripada segi jentera, bendera dan sebagainya, macam mana persediaan? Sudah ready ke? Benderanya dah sampai ke belum? Dan ada ataupun bahan-bahan kempen dan sebagainya, dan apa agaknya rancangan-rancangan yang mungkin nak dilakukan? Silakan bang. Sebelum kita bagi kepada cabang. Setakat ni persiapan selepas penamaan calon, bahan-bahan kempen dah terima, bendera cuma nanti akan ditop up, billboard semua telah dipasang. Cuma bahan kempen lewat, tapi saya guna inisiatif sendirilah. Kita membuat selepas dah selesai penamaan calon, telah calon saya nombor 2, jadi kita print out segala-gala bahan kempen untuk kita edarkan di lapangan, dan gerak kerja di lapangan pun telah kita buat. Jadi kita fokuskan di kawasan kampung ni, kita lebih kepada walkabout lah, menyantuni door to door, berjumpa pengundi bersemuka, touching pengundi, itu yang lebih saya utamakan lah. Sebab di kawasan ni dia lebih nak mengenal calon. Kalau contoh kita buat ceramah kelompok di kawasan ni, susah nak membawa pengundi itu keluar ya, sebab fahamlah penduduk ni, kalau lah kawasan kampung ni dari kategori umurnya 60 tahun ke atas, jadi makcik-makcik, wan-wan dia lebih suka menyantuni rumah ke rumah lah, dia suka melihat calon tu sendirilah. Jadi peranan di situ meraih undi itu penting, dari rumah ke rumah lah saya buat. Dari segi bahan kempen akan ditambahlah daripada pusat. Itu sajalah.
So cabang bagaimana? Bagaimana tambah lagi? Baik, apa ni dari segi persiapan jentera di Dun Pilah ni, insya-Allah kita akan persiapkan 100%. Dan setakat hari ini insya-Allah jentera sedia bekerja dengan penuh bersemangat. Dan dari segi persiapan logistik, bendera dan sebagainya, insya-Allah kita akan benda-benda itu akan sampai di masa ke semasa lah. Dan insya-Allah dan Pacar semangat pacar tu dah lengkap. Benteng itu benteng utama lah. Benteng utama kita dah siap awal. Selalunya jadi masalah. Ya betul. Yang tu kita jaga pasti benteng tu selesai. Alhamdulillah. Kemudian cuma kita nak bina semangat lah tentera kita ni kan. Semangat harus kekal seperti sebelum ini. Mungkin di pihak lain ada yang beranggapan kita dah jadi pemerintah kan. Maknanya bila dah jadi pemerintah kita nak dalam kedudukan selesa dan sebagainya. Tetapi konsep kita di Kuala Pilah ni semangat lama perlu kita bawa untuk kita pertahan kemenangan Dun Pilah dalam pilihan raya yang akan datang. Maknanya kita gabungkan konsep sebelum kita menang jadi pemerintah, dan hari ini kita gabungkan supaya kita bertambah kuat dan kukuh. So mungkin pesanan kepada pengundi kita, mungkin Cik Ta punya manifesto ke, ataupun mungkin apa benda nak dibawa, perkara nak dibawa, dan apa pesanan kepada pengundi yang untuk turun mengundi pada 12 hari bulan Ogos nanti. Silakan. Okey. Harapan saya kepada pengundi dan insya-Allah dari segi kebajikan masyarakat akan diutamakan, dari segi menyantuni kelompok masyarakat, lagi apa ni, dan saya berharaplah pengundi-pengundi di Kuala Pilah terus mempertahankan atau menyokong Kerajaan Pakatan Harapan. Sekarang ni kita dah perpaduan bersama bersama sahabat kita Barisan Nasional. Jadi di Kuala Pilah ni atas tiket Pakatan Harapan teruslah menyokong Kerajaan Perpaduan Pakatan Harapan di Kuala Pilah, terus menyokong dan mengundi saya calon nombor 2. Jadi mungkin selepas ini misi saya tu, misi pertamalah mengundi ini untuk mempertahankan Kuala Pilah. Visi saya untuk mendekatkan pihak pimpinan DUN yang tertinggi bersama masyarakat tu perlulah, sebab kita di kawasan kampung ni penuh dengan adatnya, dengan adabnya. Jadi itulah yang perlu saya perkasakanlah. Kemasyarakatannya kuat lagi di kampung ini. Sebab kalau kita nak tengok penduduk kampung ni, dia nak nampak YB tu, dia nampak YB tu bersama dengan rakyat. Pembangunan tu macam Kak Cik Ta kata tadi lah, insya-Allah pembangunan tu dah ada. Akan dipertingkatkan lagi Tetapi dia nak nampak YB tu bersama dengan rakyat. Bersama dengan penduduk kampung. Kalau boleh marhaban sekali semua ada kita kata kan. Banyak sebenarnya kalau kita nak bicarakan, dan di Dun Pilah ni tuan-tuan, satu perkara yang sangat menarik banyak. Sepanjang perjalanan tadi kita nampak macam apa? Itik salainya kan. Lepas tu istana menanti, saya pernah pergi istana menanti tu asal istana masih lagi daripada di Pilah ni kita kata. Dan kalau kenapa sejarah nama Negeri Sembilan tu pun ada sejarah dia sebenarnya. Tapi itu bukan tak cover malam ni lah. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Cik Ta, terima kasih juga Abang Azaman bersama dengan kita daripada cabang Kuala Pilah, dan juga calon kepada Dun Pilah insya-Allah. Dan harapan kita tuan-tuan seperti biasa turun mengundi. Yang penting tuan-tuan berada di mana sekalipun, tuan-tuan puan berada di mana sekalipun, turun mengundi. Bukannya lama pun bukan jauh sekarang, dekat dah. Orang kata apa, kalau daripada Johor, daripada KL, daripada Selangor, daripada negeri-negeri lain dekat dah untuk nak turun mengundi sekarang ni dengan kemudahan yang disediakan. Tak ada alasan lagi lah, kecuali kalau tuan-tuan dekat overseas lah. Yang itu pun ada undi pos. Tapi dah tutup dah kan. Tapi tak apa, teruskan sokongan kita kepada YB kita, kepada Kerajaan Perpaduan, kepada kerajaan PMX kita. Dan insya-Allah kalau Dun Pilah Cik Ta terpilih menjadi adun Dun kita ni bersama dengan Kerajaan Perpaduan, Perdana Menteri kita adalah Kerajaan Perpaduan, macam MB kata, disebut juga tadi berkenaan dengan pembangunan kita. InsyaAllah kita akan membina Dun Pilah menjadi orang kata apa, bandar raya, bandar adat satu, bandar raya
1 pada 20.35. Baik, Ya, terima kasih insyaAllah. semua. Okey. Selamat malam. Selamat beristirahat. Yang penting lawan, Lawan tetap tetap lawan. lawan. Assalamualaikum. Assalamualaikum.